بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bertemu sekali pada malam ini dalam tilawah dan tadabbur surah Al-Insan. InsyaAllah kita nak sambung perbincangan kita dalam surah Al-Insan dan kita nak mulakan perbincangan kita pada malam ini dengan membaca ayat ke 17 sehingga ayat yang ke 21 insyaAllah. Ya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Han 12 dan mereka dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil, iaitu sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil, dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Apabila engkau melihat anak-anak muda itu, niscaya engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat di sana dalam syurga itu, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar yang tidak ada bandingannya. Entah, lupa pula nak buka mushaf. Dia kena ada mushaf juga, walaupun ada kat skrin kat depan kena ada mushaf. Kalau tak ada, macam lain macam rasa. Baik. Oh. Baik. Saya suka lihat pada perkata. Lihat pada perkataan-perkataan dan suka melihat kepada terjemahan perkata. So, bila baca satu ayat tu, kadang mata tu akan tangkap perkataan-perkataan tertentu. So tu yang saya suka tengok terjemah perkata tu, boleh bantu mudah terjemahan dah ada, tak payah nak fikir dah. Baik. Sebelum ini kita telah melihat pada ayat 15 dan juga ayat yang ke 16 tentang sejenis lagi minuman yang baru yang diberikan kepada penghuni syurga. Dia baru beli minuman. Sebelum ni ada diberi minuman, ini diberi lagi minuman yang lain. Dan minuman dan highlightnya di sini, selain daripada minuman, yang di-highlightkan lebih adalah tentang bekas minuman tu.
Sebab kalau dia highlightkan tentang minuman, maka dia akan ceritalah air apa pula yang diberikan. Tapi Allah tak sebut air apa. Kan hanya disebutkan pada ayat ke-15 itu, dan diedarkan kepada mereka bijana dari perak dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca. So yang sedang di-highlightkan adalah bekas minuman, bukan tentang minuman. Dan bekas minuman itu dia menggambarkan minuman yang berbeza kan, kerana kalau apa, kalau kata belajar Mak Saleh punya apa, cara makan kan, cara makan, etika makan. So dia ada kan cara makan dia, cawan yang ni untuk air apa, gelas yang ni untuk air apa, dan apa, cara nak menggunakan sudu untuk makan, sudu untuk sup kan. So dia ada peralatan yang berbeza untuk jenis makanan yang berbeza. Maka begitu nanti di syurga, bekas minuman itu berbeza, menggambarkan kepada hidangan yang nak dihidangkan itu kan, berbeza. Dan pada ayat ini Allah nak highlightkan adalah tentang bekas minuman itu sendiri. Betapa tak payah cerita tentang minuman, bekas minuman itu sendiri dah mewah. So kalau bekas minuman itu mahal, rasanya minuman tu akan minum minuman yang murah ke? Tak, kan? Tak minum minuman yang murah, dia akan minum minuman yang mahal lah. Kalau kita pergi rumah orang, kita tengok dia punya cawan tu, ini beli dekat, cawan beli kat luar negara macam ni kan. So cawan tu istimewa, maka minuman juga dia tidak akan beri minuman yang biasa, dia akan beri minuman yang istimewa. Tapi Allah gambarkan hanya bekas sahaja, dan bekas itu sahaja pun kan, gelas ataupun mug minuman itu sahaja pun kita dah tak boleh nak membayangkan lagi bagaimana rupa bentuk dia, kerana ia berasal daripada perak, silver, tetapi dia adalah transparent. Dia perkara yang di luar daripada kita punya bayangan. Qaddaruha taqdira, diberikan mengikut kehendak peminumnya. Minuman apa, flavor apa, berapa banyak, sejuk ke, panas ke, suam ke. Dan kadang orang nak sejuk tapi nak ais, nak sikit, nak sejuk sikit je, kan. So, macam-macam lah kita punya apa, rasa nak minum tu kan, kita punya apa yang kita nak tu. Allah akan beri sebiji yang sebegitu. Kita boleh minum berapa banyak pun yang minum, berapa jenis pun kita yang nak minum, dan tidak akan ada lebihan daripada minuman tersebut. Memang akan diberikan cukup-cukup ngam sampai habis, tidak ada pembaziran. Baik. Tiba ayat yang ke ayat yang ke-17, Allah sambung lagi dengan satu lagi bentuk minuman, dan ini Allah sebutkan apakah minumannya. Dan mereka dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya ialah zanjabil. Zanjabil ni maksudnya apa? Zanjabil? Ya, Halia. 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 Saya kena tanya-tanya sikit lah, kalau tak saya seorang nanti bercakap kan. Saya sekali nak dengar juga suara. Baik, zanjabil maksudnya ialah halia. Siapa pernah minum air halia? Selalu Ustaz. Selalu minum kan? Air halia. Kadang orang buat teh halia. Kadang minum air halia saja. Dan dari sudut kesihatan memang ia terbukti lah. Sebab tu yang ramai minumnya orang yang berumur lah kan, untuk kesihatan. Dan orang-orang muda yang memang menjaga kesihatan. Kalau saya kali pertama mendengar dan mencuba, of course lah waktu di Yaman lah. Tak terpaling kan. Memang ni antara minuman dia orang kan, zanjabil ataupun teh dengan dicampur dengan teh halia sedap Ustaz. betul Teh halia. Yes. Campur dengan zanjabil, teh halia. Aku sedap tu Ustaz, dah tua sangat lah tu.
Kan? Saya tak boleh nak minum sangat. Tak berapa apa. Kenalah, boleh minum lah tapi tak adalah boleh minum banyak kan, ataupun pergi kedai order taklah kan. Kadang duduk minum kadang dengan Arab kan. Kawan-kawan Arab sebut dia Wahid Zanjabil. Wahid Zangabil. Dia kata jim macam Wahid Zangabil. So gelas dia orang kecil je, panas. So tengok minum waktu pagi memang best lah. Waktu pagi dan waktu malam memang sedap untuk minum. Yang kita akan rasa segar betul lepas minum tu. Lagi sana di Yaman pagi dan waktu malam sejuk kan, sejuk. Saya punya kelas tu start sebelum subuh, dah start. Dia mula dengan hafazan dulu, sambung lepas subuh. Subuh musim sejuk ke subuh musim panas ke, sama paginya memang sejuk betul. Tu kena air yang panas, antaranya kena air halia ni memang syok betul lah. Dan mungkin kita rasa alamak, kan orang yang tak biasa minum ataupun orang yang tak kena dengan seleranya nanti akan diberi minum dengan air yang campurannya adalah daripada halia, kan? Mesti kita rasa macam alamak, aku tak minum kan, tak kena selera, tak sedap lah kan. Akan tapi ia adalah minuman yang Allah Azza wa Jalla, ini cerita minuman di syurga. So rasanya itu sudah pasti rasa yang sedap, yang kena dengan selera kita, yang boleh kita minum. Baik, kalau kita lihat di sini Allah sebutkan, dan mereka dan syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya adalah daripada zanjabil. Kenapa tiba-tiba muncul zanjabil di sini? Kenapa? Kalau kita lihat sebelum ini, ini tentang halia je lah, tentang halia. Halia dimaklumi dia berasal daripada mana? Halia ni dulu-dulu ada ke kat belah-belah Arab ke semua? Tak ada. Dia berasal dengan belah-belah kita lah, belah-belah Asia kan. Tapi dia dah menjadi satu benda yang akhirnya tersebar ke merata dunia. Bahkan hingga hari ini orang Arab minum lagi banyak daripada kita kan. Konsum halia ni dari sudut minuman lah, kita dari sudut makanan kita campur kan, masak dalam masakan kita kan. Tapi dari sudut minuman, orang Arab lebih banyak minum daripada kita. Bahkan kalau kita lihat pada sedikit sejarah, halia ni dulu di belah semenanjung Arab sana, disebabkan tak ada di sana, susah nak dapat, maka harganya mahal. Hingga ada suatu ketika nak dapatkan halia itu, dia menggunakan sistem barter kan, dan nilainya itu ditukar dengan seekor kambing. Tapi bukanlah halia besar tu seekor kambing lah, kan dia banyak lah juga, tapi nak tunjuk nilaiannya itu tinggi sampai boleh ditukar dengan kambing, seekor kambing. Untuk Arab dan dalam sejarah mereka, ini adalah satu di antara minuman yang mahal pada mereka dan pada suatu ketika itu. Baik, dan sampai di sini kenapa Allah sebut tentang halia pula tiba-tiba? Kenapa? Ada keistimewaan dia, Ustaz. Kerana keistimewaan dia. Tahulah apa. Okay, kalau kita nak relatekan dengan cerita dalam surah Al-Insan, kerana dia minuman kiranya mewah lah sebab harga dia mahal. baik. Untuk kita yang membacanya sekarang, yang sekarang ini halia mudah didapati, orang Arab pun banyak minum halia. Macam kita nak relatekan? Untuk menyihatkan badan. Untuk Khasiat menyihatkan badan. Khasiat dia yang tinggi. Khasiatnya tinggi. Kaitannya dengan surah Al-Insan? Supaya dia dapat menjadi hamba yang baru, yang baik. Supaya mendapat jadi hamba yang baru yang baik. Dia tingkatkan amalan dia. Dia kuat nak tingkatkan amalan dia. Dia tahan lama. Tua pun makan lagi. Kelazatan. Tapi kat syurga dah memang tak mati-mati dah. Kat sini. Kat sini? Okey, kat dunia. Baik. Zaman Nabi dah ada ni. Ya. Nabi minum cuka je kan. Zanjabilah. Telah ada pada zaman dulu. Zaman sebelum Nabi SAW pun telah mula ada lah. Telah mula ada dah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran,
Kan satu benda yang Arab tahu benda dia tu apa. Walaupun mungkin ada yang jarang jumpa tapi dia tahulah, pernah dengar benda tu. Baik. Mula-mula dia bagi air yang ada kafur tu. Lepas tu zanjabil. Oh, nak bersihkan aliran darah. Tapi dah meninggal. Baik. Masya Allah. So dia buatkan kita berfikir. Itu. Dia panas Ustaz. Dia sifat panas dia. Okey. Dalam syurga dia tak panas sangat dan dia tak sejuk sangat. Macam kafur tu dia sejuk. Dia jadi neutral lah macam mana. Okey, so ada gabungan, ada minuman yang panas, ada minuman yang sejuk. Okey, baik, insya-Allah. Mesti ada jenis-jenis minuman tu sendiri dah gambarkan dia bagi sejuk badan ataupun dia bagi panas badan. Masya-Allah. Apa Allah pilih halia dalam banyak-banyak tu ayang. Kenapa Allah pilih? Kan? Dan umumnya sudah tentu kerana aspek kebaikan yang ada pada halia tu. Khasiat dia Ustaz. Khasiatnya. Sudah tentu kerana ada khasiat yang ada pada halia tersebut. Baik. Allah menyebutkan tentang diberi minum daripada minuman yang campurannya adalah zanjabil. Dia dicampurkan zanjabil dalam minumannya. Kenapa? Sebelum ni kita dah tengok, kalau kita tengok kat sini kan, sebelum ni Allah gunakan wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddah wa akwab. Ini bekas minuman. Ada jenis minuman yang macam gelas, macam wine punya gelas tu, ada macam mug, macam-macam. Di sini Allah gunakan ka'san. Baik. Ka'san ni apa? Macam mana? Diletakkan ka'san wiskawna fiha ka'san. Tak diletakkan terjemahan. Kalau dalam Quran berkata diletakkan ka'san satu gelas. Gelas. Tadi akwab tadi apa? Gelas juga kan. Kalau jangan berkata letakkan gelas juga. Kan? So itu menariknya Quran. Perkataannya cerita tentang gelas tapi teks Arabnya berbeza, membuatkan kita macam okey, ini mesti ada sesuatu lah. Kan? Kerana gelas tapi perkataan Arabnya tu berbeza, mesti ada sesuatu pada perkataan tu. Dan antaranya ialah yang saya sebutkan tadi, kerana jenis minuman itu nanti berbeza dengan apa? Minuman yang nak dihidangkan tu. Orang tak hidang contohnya arak dalam gelas root beer tu, betul tak? Kan? Dia ada jenis arak yang macam champagne ke, orang tak bubur dalam gelas yang root beer tu, yang jenis dalam gelas root beer tu, itu arak yang murah punya lah kan. Yang mahal dia tak letak dalam tu kan. So gelas menggambarkan kepada jenis minuman. Dan di sini Allah gunakan ka'san, terjemahannya juga adalah gelas. Cuma ka'san tu apa? Ka'san ni dia adalah apa dia? Silakan. Ustaz, yang dekat ni akwab ni shape of piala tu yang macam wine glass tu, ka'san tu is glass. So dia yang atas tu kita ada bi'aniyatin min fiddah. Dia kata sini benjana. It's just a container lah. Container tu. Wine glass tu. Okey, baik. Mungkin itu adalah satu bekas air yang besar. Akwab adalah jenis yang macam wine punya gelas tu. Okey. So ka'as ni kita dah jumpa kat awal ni pada ayat kelima. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Baik. Ka'as ni dia sini diterjemahkan dengan apa? Kalau kat depan tu gelas juga saya rasa. Gelas juga. Sini ka'sin diterjemahkan dengan piala. Itulah. Piala. Ka'as ini jenis kalau sebut tentang gelas, dia adalah gelas yang digunakan harian. Gelas yang digunakan harian. Kita panggil ka'as. Kita panggil ka'as. Dia bukan macam apa-apa gelas yang kita guna harian lah. Mug yang kita guna yang biasa tu kan. Untuk minum yang harian punya. Itu Arab namakan dia sebagai ka'as. Baik, maksudnya apa?
Lepas dah minum macam-macam tadi kan. Dah minum arak, pelbagai jenis arak, macam-macam jenis minuman. So Allah bawakan sekarang ini sejenis minuman yang dicampur padanya zanjabil. Tujuannya apa? Tujuannya nak memberikan aspek kesihatan itu balik. Sebab dah minum macam-macam kan, masuk dalam badan. So kalau kita sekarang, kalau kita cerita tentang kita di dunia lah kan, masuk kalau pergi beraya kan kejap masuk air panas, kejap masuk air sejuk. Air sejuk pula kan masuk air gas. Air gas oren, kan minum rumah sana strawberry, kan minum grape pula. Bercampur-campur air gas dalam perut. Apa jadi kat perut? Lama dia akan jadi tak ni apa, macam sakit lah perut, macam sakit. Dia tak sedap perut orang kata kan. Dia macam tak sedap perut. Kita pun mula rasa tak sedap bila macam-macam jenis minuman yang macam-macam flavor masuk dan panas sejuk bercampur masuk dalam badan. So dicampurkan dengan zanjabil, umpama dia sedang nak merawat kembali kan, minuman-minuman yang kita dah masuk balik, kita dah minum. Kerana penghuni syurga nanti, penghuni syurga yang mereka kisahkan adalah tentang apa? Mereka nak berseronok je, makan dan minum. Dia tak kisah dah waktu tu tentang apa, kesihatan ke, panas sejuk ke, banyak asal. Kita kan kadang kan kita kalau dah minum air manis, kena stop kejap lah, minum air kosong balik, cover balik, betul tak? Tapi penghuni syurga dia tak ada kisah lah, dia minum je apa yang dia nak minum kan. So siapa yang menjaganya nanti? Allah Azza wa Jalla yang akan menjaga penghuni syurga ni. So mereka dah tak perlu berjaga-jaga dah nanti ketika di akhirat, ketika di syurga. Kerana ketika di dunia mereka dah berjaga-jaga macam-macam lah. Berjaga-jaga daripada minum, makan perkara yang tak baik dan sebagainya. So ketika di syurga mereka dah tak perlu nak berjaga-jaga itu. Allah yang akan tolong jagakan untuk untuk mereka. Maka ini adalah bentuk penjagaan yang Allah berikan kepada penghuni syurga, iaitu minuman yang dicampur dalamnya adalah zanjabil untuk nak kekalkan, kita kata apa, tenaga ataupun kesihatan mereka. Kan? Oh Ustaz, ini untuk detox Ustaz. Untuk kalau kita kat dunia untuk nak detox kan, cuma penghuni syurga mereka tak adalah buang air tu tak ada kan, atas apa yang Allah berikan. Itu pun Allah jagalah, mereka tak perlu nak buang air, dan badan mereka itu Allah masih, kita masih berada di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla kan. So itu cara detox balik apa benda yang telah kita minum sebelum ini, yang pelbagai jenis minuman tersebut. Kekal 30 tahun ke bawah Ustaz. Yang kekal umur dia adalah 30 tahun 30 ke tahun ke bawah sebab minum halia dalam surga tu. minum kan. Umur penghuni syurga antara 33 hingga 35 atau 36 kan. Banyak riwayat menyebutkan umur 33 nanti kan. So umur 33, siapa yang dah 30 ke atas tu memang dah kena mula dah minum air halia. Tapi kalau ikutkan ni, masyarakat Cina dan India, dia orang tu percaya yang halia ni akan membersihkan jiwa dan badan dan menyingkirkan roh jahat dan membantu menjalin hubungan dengan kehidupan akhirat. No, Masya Allah. Apa hal? Cina, Masya India Allah. percaya macam tu? Kan? Itu pun mungkin antara maklumat yang kita dapat kan, kepercayaan mereka pertama dari aspek kesihatan memang dah ada lah kan, yang terbukti lah. Cuma ya itu kepercayaan orang Cina dan juga orang India. So bila mereka mendengar Quran sebut tentang halia dan dia adalah minuman syurga, so mereka pun rasa macam ini betul lah, dari sudut aspek kesihatan itu ada kan, dari segi aspek kerohanian itu wallahu alam, tapi mungkin mereka bolehlah rasakan connection kan. Mudah-mudahan yang membuatkan mereka tertarik dengan agama. Baik. Ustaz, Ya, saya. boleh tak kita implying that yang kalau dalam Al-Quran disebut halia, bermakna dalam kehidupan kita ni pun kita tahu dah halia tu elok, memang kita kena gunalah Ustaz dia kalau macam tu. Ya, betul. Untuk minuman macam mana dia sediakan dalam syurga tu Ustaz. Betul.
Betul. Kalau apa yang Quran sebutkan kita boleh nak gunakan. Cuma tak boleh menjadi satu, orang kata apa? Selling point kepada orang yang menjual halia. Kan? Dia kata ini tengok kan, dia jual lah Quran suruh minum halia. Kan? Dia pun jadikanlah itu sebagai point dia untuk nak menjual lah kan. Kan tapi kalau kita mengamalkan kerana Quran menyebutkannya, dan itu pula minuman yang akan diberikan ketika di syurga, dan kita tahu syurga dihidangkan perkara yang baik-baik yang tidak memudaratkan, maka itu boleh dilakukan, dan memang dia benar memberi manfaat. Ustaz, Ya, saya. Haji ya. nak tanya sikit. Silakan. Cerita halia ni saya pernah amal dulu, tapi saya ingat saya sempat dekat 3 hari je. Kenapa? Lepas tu hilang suara, Ustaz. Hilang suara. Hilang suara, habis hilang sampai suara naik parau. Saya kata, weh, Berdus sebab panas. lah. Mungkin sebab panas kan? Mungkin Yalah berdus. Mungkin. Dia jadi macam overdose lah. Lama saya berhenti. Mungkin sebab itu kat sini pun Allah sebutkan kana mizajuha. Dia akan diberi sejenis minuman yang ada campuran zanjabil. Campuran. So mungkin itu juga menjawab Haji Yahya kan, kenapa mungkin suara tu hilang, kerana mungkin itu antara kesan dia lah kan, sebab setiap orang berbeza kan, tu mungkin itu antara kesan dia lah, wallahu alam. Dan di sini pun dia adalah dicampurkan sahaja, bukan dibagi satu gelas air halia. Dia ada minuman yang dicampur dalamnya zanjabil. Macam mungkin kita minum teh halia contohnya kan, dia teh dan ada campuran halia. Betul, Ustaz. Ainan fiha tusamma salsabila, itu sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sifatnya sebagai salsabila. Apakah salsabila ini? Wallahu alam, ini antara benda-benda yang Allah sebutkan dalam Quran tapi tak diterangkan apakah air. Ada yang menyebutkan itu adalah nama mata air lah. Nama mata air di syurga. Dan salah satu nama mata air adalah salsabil. Tapi wallahu alam. Iaitu sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil. So di sini terjemah letakkan ia adalah sifat kepada mata air itu sebagai salsabil, sifat dia kan sebagai salsabila. Dan perkataan salsabila ini panjang lah, kalau cik dalam kamus apa ruwet nak cik, dia panjang lah kan. Dan di antara Salasilah. di antara tradisi dalam Arab kan, kadang-kala dia ada dua perkataan yang digabungkan. Dua perkataan yang digabungkan. Dan saya melihat kepada tafsir, ada ulama yang tafsir yang menyebutkan bahawa ini adalah gabungan kepada dua perkataan. Satu salsa, satu lagi ialah sabila ataupun sabil. Kan, maka jadilah bunyinya salsabila. Bunyinya salsa dan juga sabil digabungkan. Jenis tarian kan? Air menari-nari. Salsa tarian dah. Itulah saya pun terfikir benda yang sama. Selain daripada saya terfikir makanan Meksiko lah. Dia letakkan salsa dalam dia punya taco dia kan. Saya teringat yang itu lah. Salsa ini dalam bahasa Arab dia adalah macam Jaruzima sebutkan, dia adalah ringkasan kepada silsilah yang kita panggil salasilah. Kita panggil salasilah kan, salasilah keluarga tu atau moyang ini kita panggil salasilah. Arab panggil silsilah. Bahasanya adalah silsilah. Jalur. Susur galur. Susur galur. Dan Arab gunakannya sebagai satu bentuk connection. Kan, connection antara satu dengan yang lain. Sabila maksudnya apa? Yalah, Jalan.
Jalan lah, jalan. So sifat air, mata air itu sifatnya adalah salsabila. Maksudnya air mata itu adalah macam satu jalan, dan memang mata air dia memang ada aliran dia yang tersendiri hingga membentuk satu jalan. Dan itu adalah yang bersambungan, berterusan. Dia tidak putus-putus. Dia tidak putus. Baik. Maka itu antara yang disebutkan oleh ulama tafsir tentang salsabila. Tapi apakah exactly salsabila itu? Wallahu alam. Itu tak diketahui kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. So ada benda yang dalam Quran yang Allah bagi tahu kan, tapi dia perkara yang kita tak pasti apakah ia, kecuali nanti bila kita dah bertemu dengan keadaan tersebut. Dia macam tanda-tanda hari kiamat lah kan. Nabi boleh cerita tanda-tanda hari kiamat itu, tapi kita takkan pasti apakah ia kecuali setelah dia berlaku. Dan contoh Nabi sebutkan tentang salah satu di antara tanda hari kiamat ialah dabbah, iaitu binatang melata. Keluarnya binatang melata di muka bumi. Apakah binatang itu? Dia serangga ke? Dia yang besar ke? Itu wallahu a'lam. Kita tak akan tahu kecuali nanti bila dah sampai kepada waktu itu. Bila kita dah jumpa baru kita akan tahu. So nak tahu salsabila ni apa? Kenalah kita masuk syurga untuk kita nak tahu apakah dia sebenarnya salsabila ini, dan mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat air mata yang dinamakan sebagai salsabila ini. So dia mesti istimewa sebab Allah dah siap bagi dia nama dah, dan Allah kan, kalau ada yang bagi nama ni istimewa lah. Kita banyak je jumpa kucing kat luar sana, tapi kucing kita istimewa, kita bagi dia nama, betul tak? Kan, kita ada tak bagi kucing yang kita jumpa kat luar, pergi pasar malam ke, kita jumpa kucing, terus bagi dia nama, ada tak? Tak ada. Kita bagi nama pada kucing yang special je lah, itu kucing kita lah kan. So ini bukan sebarang mata air, dia mata air yang istimewa, sebab itu Allah beri nama kepada mata air ini. Apa keistimewaan dia? Pada sudut apa yang dia itu istimewa, itu wallahu a'lam. Mudah nanti kita akan dapat mengetahuinya nanti. Allahumma amin. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya. Baik. Sini Allah Akbar. Wildan. Sini disebutkan lagi yatufu. Yatufu tu maksudnya apa? Tawaf lah. Para penghuni syurga ini akan dikelilingi oleh apa? Wildan. Sini letakkan anak-anak muda lelaki. Baik. Yang dimasukkan di sini ialah kanak-kanak yang kecil. Budak kecil. Dia bukan yang dewasa, dia budak-budak kecil. Budak-budak yang kalau kata kita kan, dia umur yang comel untuk kita bermain dengan dia. Budak yang ada keletah dia, telatah dia, yang comel-comel tu lah kan. Yang selalunya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, umur-umur yang kecil-kecil macam tu. Dan selalunya orang suka tak kalau main dengan budak kecil ataupun dengan baby? Suka tak? Umumnya suka kan. Orang walaupun muka dia ganas macam mana pun, dia ketua gangster, berparut sana, sini ada parut, dekat sini ada parut kan, ada jahit kan. Tapi kalau dia jumpa budak kecil, dia jumpa baby, macam ni perangai dia? Garang ke muka dia? Tak kan. Muka dia akan jadi ceria, senyum je kan, bergurau dengan budak-budak. So gambaran budak-budak ni adalah apa? Gambaran suasana yang happy. Yang happy. Mak ayah bila dia dah berumur lah kan, anak-anak dah dewasa, dah berkahwin kan, tinggal berdua. Apa yang menjadikan contoh hari raya mak ayah itu lebih bermakna? Bila ada apa? Cucu. Bila cucu balik. Kan? Dia akan jadi ceria. Kalau tahun ni, alamak tahun ni dia balik belah sana lah. Yang tahun ni kita tak raya lah. Kita tak raya tahun ni, kita pergi travel lah. Kita pergi umrah lah, kita raya kat Mekah. Sebab apa?
cucu tak ada. Kan? So dia akan jadi lebih bermakna seronok bila ada budak kecil. Kadang bukan nak buat apa pun, kan? Suka apa dengan cucu-cucu tu? Suka tengok Pandang je, je. Ustaz. Tengok Suka je. duduk tengok je, bukannya buat apa benda pun. Kan? Tengok dia berlari, tengok dia Dengan dia nangis. bercakap Ustaz, dengan dia bercakap. Ni luahan hati nenek-nenek. Nenek-nenek ni semua. Kan? Kadang itu je. Kadang apa mak ayah call tanya bila apa balik tak minggu ni. Dia call anak dia tanya kan. Padahal bukan nak anak tu balik pun. Dia sebenarnya nak jumpa cucu dia. Anak dia tak balik pun tak apa. Dia kata tak apalah, tinggal je lah ni dekat sini. Kan? Kita kata ada kerja lah, tak apa, pergi kerja, tinggalkan je. Cucu kat sini kan. So dia tak kisah dah pun dengan anak-anak dia dah besar. So di sini Allah bagikan wildan ni adalah baby atau budak-budak umur kecil yang kita seronok nak tengok dia. Kan? Dan kenapa Allah sebutkan ini? Pertama, Allah sebutkan suasana tu nanti, suasana yang akan, kan kita sebut penghuni syurga, apa yang Allah paling jaga? Dia punya apa? Perasaan. So, Kegembiraan. kegembiraan. Emosi dia Allah jaga. So dia tak nak jadi apa yang kalau kita kata dah happy tiba-tiba dia jadi macam krik-krik, tak nak. So Allah akan sentiasa dah happy, mood tu akan naik akan lagi gembira. So ni Allah tambah lagi kegembiraannya dengan adanya Wildan. kanak-kanak. Sebab kita mak ayah ataupun katalah nenek, atuk nenek kan, dia ada duit banyak macam mana pun, dia akan seronok bila apa? Bila dapat belanja anak, dapat belanja cucu, betul tak? Itu yang buatkan jadi gembira. Kita adalah duit banyak macam mana pun, yang akan buatkan kita betul-betul rasa seronok. Kita memanglah pergi shopping, beli barang, kita berjalan ke, tapi dia tetap tak sama seronoknya dengan bila kita belanja anak, belanja cucu, betul tak? Tak sama. So penghuni syurga dah seronok dah, tapi kegembiraan itu akan jadi lebih bermakna bila ada cucu-cucu depan mata dia. Dan ini ada wildan mukhalladun yang Allah kata akan dia tawar budak-budak tu duduk berlari main keliling dia. So pertama apa? Nak menambahkan kegembiraan kepada penghuni syurga. Ya, saya aja ya, silakan. Apa ni, adakah anak-anak ni yang akan menggembirakan penghuni syurga itu datangnya daripada bayi ataupun kanak-kanak yang meninggal awal dalam usia mereka? Baik. InsyaAllah soalan yang sangat baik. Adakah wildan ini adalah anak-anak yang meninggal pada usia muda? Baik. Anak-anak yang meninggal pada usia muda yang belum lagi balik kan, macam apa tu? Mudah-mudahan Allah selesaikanlah apa yang sedang berlaku sekarang. Kita sampai kita dah tak ada air mata dah kita. Sampai tak boleh nak tidur malam tengok apa video-video betapa kanak-kanak kecil kan yang mati. Mereka ini nanti Allah sebutkan mereka akan dihimpunkan bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini nanti akan membawa, kalau dalam hadis disebut mereka ini akan mengambil tangan mak ayah mereka, menarik mak ayah mereka hingga masuk ke dalam syurga, dan nanti mereka akan duduk dengan mak ayah dia lah, akan duduk dengan mak ayah dia. Maka wildan yang Allah sebutkan ini adalah siapa? So ini adalah sebahagian daripada hiasan-hiasan di syurga yang Allah berikan. Kalau kata orang dewasa, Allah akan berikan antaranya apa? Ada bidadari, ada bidadara, betul tak? So ini di antara yang Allah sediakan, iaitu kanak-kanak. Kerana setiap kanak-kanak mana yang ada mak ayah dia, maka Allah akan bagi balik dia duduk dengan mak ayah dia lah, kan? Balik duduk dengan mak ayah supaya tak adalah Kang dia duduk main-main, kita kan teringat mak ayah dia, betul tak? Kan? Dan kita lebih seronok kalau cucu tu cucu kita lah, kan? Cucu kita yang kita kenal, kita akan lagi seronok. So wildan ini dia bukanlah anak-anak yang meninggal dunia sebelum waktu balik mereka, walaupun ada pendapat yang menyatakan yang demikian. Akan tapi bila kita lihat pada hadis-hadis yang menceritakan tentang kanak-kanak yang meninggal sebelum usia balik mereka, maka begitu yang Nabi SAW sebutkan, kira siapa yang meninggal awal sekarang ini, maka roh mereka itu ditempatkan bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
yang mereka hidup di sisi Nabi Ibrahim alaihissalam, roh mereka itu. Dan nanti di hari akhirat mereka akan pergi mencari kembali mak ayah mereka. Untuk yang belum balik lah, sebab tak ada dosa kan. Kalau yang dah balik itu lain cerita dia. Yang dah balik itu nanti dia akan carilah, kata ini mak aku, ayah aku, dia tak bagi tahu aku pun, dia tak ajar pun aku nak kena solat, nak kena mengaji, nak kena buat baik dan sebagainya. So ini cerita yang belum balik lagi. Sebab tu perkataannya adalah wildan. Baik. Saya ada seorang, masya-Allah, masya-Allah, alhamdulillah. Hajar Nuria, saya pun alhamdulillah ada seorang. Ada. Ustaz, Saya dalam saya pun ada seorang. terjemahan ni Ustaz, dia sebut ada sebahagian ni disebut pemuda-pemuda Ustaz. Salah ke Ustaz dia? Ya, dan terjemahan ni pun letak oleh anak-anak muda lelaki. Anak-anak muda lelaki disebutkan. Tapi wildan ini dia asalnya daripada walad. Walad memang dia adalah anak lelaki lah. Tapi Patutnya dia terjemahkan kanak-kanak Ustaz dia, bukannya anak pemuda Ustaz dia. betul. Kalau terjemahan perkata saya, kalau terjemahan biasa, saya punya diletakkan dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Itu terjemahan ayat. Bila saya lihat pada terjemahan perkata, diletakkan wildan itu anak-anak. 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 So wildan dia adalah anak-anak yang kecil, yang belum lagi balik. Ustaz, ada satu soalan tambahan Ustaz. Silakan. Tadi Ustaz kata roh anak-anak dihimpunkan dengan Nabi Ibrahim, dan apabila di akhirat nanti mereka akan datang mencari ibu bapa mereka. Adakah ini bermakna ibu bapa yang mana ada anak-anak yang meninggal dalam keadaan umur belum balik tu, ibu bapa ni kesemuanya akan masuk ke syurga? Baik, masya-Allah. Ajaya ni minum halia banyak ke? Soalannya masya-Allah. Best tu. Dia tak minum Starbucks lama dah Ustaz. Kesan minum halia, tak minum Starbucks, minum halia. Dia Baik, dah berhenti Starbucks tu. dah berhenti tu lah. Kena slowly tukar lah kan. Dan sebenarnya Ustaz, Ya, saya Starbucks saya tak pernah masuk. masya-Allah. Saya malu sekali anak saya ajak saya pergi masuk bin. Saya tak hati nak order Ustaz. Tak kita Saya nak malu order. kat anak saya. Lepas dia tu sampai sekarang saya tak masuk coffee bean. Saya tak tahu apa nak order. Punya nak pergi. Ya. Kan, sekarang pun dah banyak, alhamdulillah banyak pilihan kopi yang ada lah kan. Anak muda jual kopi tepi jalan tu. Sedap. Kalau siapa yang memang biasa minum kopi, maka Starbucks dia akan boleh rasa lah beza kopi dia tu kan. Dan kopi yang kita boleh dapat daripada luar yang memang dia punya kopi itulah yang di grind sendiri. Saya sikit pengalaman sebab Yaman antara pengeluar kopi yang terbaik dunia. Dia banyak ekspor ke US kopi dia. So berpeluang lah sedikit sebanyak kan. Saya suka minum kopi, tapi saya tak minum kopi ke tak minum kopi memang jalan. Kalau ngantuk tu memang jalan jugalah. So, saya suka bau dan rasa kopi tu. Okay. Tapi saya tak minum Starbucks dan juga Coffee Bean. Saya tak minum. Baik. Soalan je yang tadi, adakah setiap mak ayah yang meninggal anaknya masih kecil akan masuk syurga? Baik. Ini anak-anak yang meninggal sebelum usia balik. Dia akan menjadi salah satu bentuk syafaat kepada mak ayah dia. Salah satu bentuk syafaat kepada mak ayah dia. Dan bila kita bercerita tentang syafaat, ia nanti adalah apa? Atas keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Macam kita semua umumnya akan mendapat syafaat Nabi SAW. Tapi adakah setiap daripada kita akan dapat? Tak. Di atas keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi perjalanan asalnya itu yang akan berlaku lah. Kita ada syafaat yang akan kita dapat daripada Nabi, malaikat, orang beriman, kawan-kawan yang baik dan sebagainya. Banyak daripada Quran, amal soleh, infak, puasa. Itu semua syafaat yang kita akan dapat. Tapi last sekali dia akan nanti bergantung pada keizinan daripada Allah Azza wa Jalla, dan anak-anak yang kecil ini adalah salah satu bentuk syafaat nanti untuk mak ayah dia. Bukanlah nanti pasti, kalau tak nanti semua orang dapat anak kecil dia pun biar anak dia tu meninggal. Sebab apa? Nak biar nanti confirm boleh masuk syurga. Bukanlah. Dia salah satu bentuk syafaat yang akan didapati nanti.
Baik. Sebab tak semua orang pula Allah berikan peluang pada dia kan. Ada seorang lelaki yang dia meninggal anak dia pada usia kecil. Dia selalu datang ke masjid Nabi dengan anak dia solat. Nabi kan kenal semua sahabat dia, so Nabi tahu ini lelaki ini selalu datang dengan anak dia, bawa anak dia datang solat. Jadi Allah takdirkan anak itu meninggal dunia. Dan Nabi tengok dia masih lagi datang solat, tapi keadaannya tak macam dululah. Nabi tengok dia selalu je sedih, tertunduk, muram je. Dan kesedihan tu sangatlah dia sedih sampai kalau kata kita lah boleh gambarkan sampai boleh nampak dia tu macam orang sakit, berat badan dia turun, boleh nampak dia tu tak sihat kerana sedih. Lalu Nabi SAW datang berjumpa dia. Nabi kata, wahai fulan, kenapa engkau? Kan, padahal Nabi dah tahu. Nabi kata, aku sedih wahai Rasulullah kerana teringatkan anak aku. Kan, dia suruh bawa anak dia datang solat dengan Nabi SAW. Maka Nabi bersama-sama dengan dia. Lepas tu Nabi cakaplah dengan dia, adakah engkau nak anak engkau masih lagi hidup bersama dengan engkau hingga hari ini? Ataupun engkau nak nanti boleh bersama-sama dengan dia kembali dalam syurga? Mendengar perkara itu dia rasa, mestilah nak anak dia hidup balik. Tapi kalau dibandingkan dengan boleh bersama balik dengan anak dia di syurga, so itu macam Nabi nak bagi tahu dia yang first anak dia masuk syurga lah sebab anak dia masih kecil. Nak beritahu juga yang dia nanti akan masuk syurga juga. So dia kata, tentu Rasulullah, aku pilih untuk nanti duduk balik dengan anak aku di syurga. Sebab itu adalah yang lebih kekal, kan, lama daripada kalau dapat hidupkan kembali dia di dunia. Maka lepas daripada itu dia kembali ceria dan bersemangat balik, boleh menerimalah takdir yang berlaku itu. So dia adalah satu cabaran yang besar pada mak ayah yang kehilangan anak-anak yang masih kecil lagi, kan, bayi ke ataupun kalau dah besar sikit umur beberapa bulan, setahun, 2 tahun, itu perkara yang besar, kan. Saya boleh membayangkan ada seorang, kan, baru-baru ni, tak adalah baru kan, sebulan ni kot, seorang doktor di UKM, kan, dia terlupa nak hantar anak dia ke nursery, tinggal dalam kereta, kan, parking kat UKM, HUKM tu, doktor. So boleh tahu lah doktor sebab dia sibuk sangat. Yang kedua, saya duduk berang-alik ke HUKM tu, so saya boleh bayangkan parking dia kan, parking dia memang panas, open punya parking panas. So sangat menyayat hati bila teringat bayi dia, kan, saya rasa 6 bulan, 8 bulan meninggal dunia, kan. Dia susah nak satu kenyataan yang susah lah nak termakan, tapi mudah-mudahan itu menjadi syafaat yang besar kepada mak ayah yang bersabar atas ujian tersebut. Baik, wa itu fa'alaihim wildan mukhalladun. Mereka dilayani oleh anak-anak muda ataupun anak-anak kecil. Mukhalladun, yang kekal. Soal letakkan mukhalladun, yang kekal. Kenapa? Kerana kalau kita cerita tentang realiti di dunia, kan, atuk nenek boleh jumpa cucu-cucu tu bila? Hanya pada waktu tertentu. Cerita sekolah itu pun berbahaya, kan, kadang kena berbagi, kan. Hari-hari biasa tak adalah, kadang weekend susah nak jumpa, sebulan sekali mungkin, sebulan 2 kali, dan jumpa pun hanya mungkin beberapa jam sahaja. So dia seronok, tapi dia tahu seronok itu akan berakhir, dan ini adalah mukhalladun, kekal selama-lamanya keseronokan itu. Itu yang kedua. Kemudian Allah sebut tentang wildan ini, tadi kita sebutkan untuk menambahkan kegembiraan, betul tak? Dan kita suka main dengan budak-budak. Tapi masalahnya apa? Masalahnya apa? Kenapa Allah sebut kat syurga ni pun Allah bagi benda yang sama? Kerana kat dunia, bila kita main dengan budak, kita suka, tapi masalahnya ialah kadang-kadang budak tu terkencing, terberak, bad mood, bergaduh. Waktu tu seronok tak? Atuk nenek memang tak ada dah. Atuk nenek dia tahu nak main je. Lepas tu anak tu bila berak ke, kencing ke, bocor ke, atuk nenek memang angkat tangan lah. Dia kata, kan, masa mak dengan ayah dah selesai. So salin, kan. Tapi perkara itu akan buatkan apa? Ni lah tengah sunuk main, kan, dia bad mood, sakit perut ke, ataupun dia buang air ke, kan. Benda tu buatkan jadi tak berapa nak seronok lah kalau main. Kena tukar pampers lah, nak kena mandi dululah, kadang tak sihat lah, dan sebagainya.
Tapi wildan mukhalladun ini yang dia duduk bermain-main di sekitar penghuni syurga, dia adalah kanak-kanak yang tak bergaduh sama mereka, tak menjerit, tak berebut mainan kan, tak ada nak kena tukar pampers kan. So dia bentuk keseronokan yang kita kalau dapat macam tu seronok tak? Memang lagilah seronok kan. Sekarang pun kita dah seronok kan, dengan kadang-kadang bergaduh, berebut, menjerit kan, dan kena tukar pampers pun kita dah seronok, apatah lagi kalau tak perlu hadap semua perkara tu, lagilah dia satu perkara yang seronok. Dan seperti mana yang sebutkan wayatufu, kanak-kanak ni akan berada di sekitar penghuni syurga kan. Dan memang kita bila dah menikah usia kita seronok tengok cucu-cucu bermain di sekeliling kita, hanya setakat nak duduk tengok. Dan kadang-kadang seronok kalau cucu tu datang cerita kat kita, tok ni tahu tak ni dengar cerita dia dah seronok, buatkan kita lagi seronok. Dan itulah wayatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum. Masya-Allah, apabila engkau melihat pada mereka. Allah tak kata bila engkau bermain dengan mereka. Kenapa? Kerana Allah tahu penghuni syurga dia nak rehat je. Dan dengan kanak-kanak ni yang seronok adalah bila kita tengok telatah mereka, betul tak? Itu yang seronok dia. Menguruskan mereka tak seronok. Tengok telatah seronok kan. Maka Allah kata idza ra'aitahum, bila engkau melihat mereka. So Allah mention tentang penghuni syurga, mereka masih lagi duduk relax, berehat di tempat mereka, dengan minuman mereka, dengan pakaian mereka, dan dah pakai sutera tadi. Dan mereka hanya melihat saja dan tak perlu buat apa, menikmati, orang kata apa, enjoy the moment, itu je. Kadang dah bersiap kan, pakai cantik kan, nak pergi makan dekat hotel contohnya kan. Janji makan kat hotel, tiba-tiba anak berak, cucu berak, bergaduh. Best tak? Tak best lah, dah pakai baju cantik, pakai sutera, nak kena seng-seng lengan pula kan. Nak pergi tukar pampers cucu ataupun anak. Dia tak seronok. Bila duduk main dengan cucu bolehlah iktibas ayat ni. So Allah kata nanti akan tengok je, akan melihat sahaja. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Engkau akan menyangka bahawa mereka itu adalah lu'lu', sebentuk mutiara, mansura yang bertaburan. So mutiara kalau dia bertaburan, sebab kita akan nampak dia cantik lah, nampak dia apa tu, mewah, dia akan bersinar-sinar. So begitulah gambaran kepada kanak-kanak tu. Mutiara kalau dia satu, kita nampak satu mutiara, kita macam wah cantiknya. Nampak dua, wah cantiknya. Tapi kalau dia banyak mutiara tu bertaburan, kita akan macam wah, lagi sedap mata melihat. So bila mata melihat seronok, suka melihat, mana yang akan terkesan? Kat sini balik yang akan terkesan, dia akan rasa lebih seronok. Ustaz, Ya, saya. Wildan ni kan, dia budak-budak kecil yang meninggal dunia kan, dia ada mak ayah dia. Bila mak ayah dia ambil dia, tak ada lah Wildan tu. Tadi itu saya sebutkan wildan ini kan, ada yang menyebutkan dia adalah kanak-kanak yang meninggal awal sekarang ini kan. Tapi kalau kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain, maka hadis menyebutkan bahawa nanti mereka, anak-anak ni, dia akan mencari mak ayah mereka sendirilah. So wildan di sini dia bukan anak-anak yang meninggal dunia awal tu. Ini yang Allah cipta sebagai hiburan kepada penghuni syurga, macam Allah beri bidadari dan juga bidadara. So itu Allah ciptakan. Sama juga Allah menciptakan wildan juga, sebagai satu bentuk hiasan di syurga. So dia tak akan pergi cari lah mak ayah dia kan. Sebab kalau dia ada mak ayah dia akan ambil. Yang kedua, kadang anak tu dia teringat mak ayah dia, dah menangis pula, teringat mak ayah dia kan. Dah satu hal. Kita tak ada, benda tu tak ada di syurga kan. So dia adalah kanak-kanak yang kita akan familiar tengok dia. Sebab kita suka tengok budak-budak. Umumnya budak kalau kita tak kenal pun kita akan suka tengoklah. Tapi kita akan lebih suka kalau kanak-kanak tu adalah kanak-kanak yang kita familiar, yang kita kenal dan sebagainya. So itu wildan yang ramai Allah berikan. Dia bukan seorang, bukan dua orang, yang Allah berikan adalah ramai.
Sebab kalau seorang, dua orang kan nanti dia bosan seorang. Bila ramai tu dia riuh sikit kan. Dia lebih meriah kan. Macam apa? Kan ada lelaki lah kan. Saya selalu mak-mak selalu ada kat rumah kan. Mana yang suri rumah lah, jaga anak-anak kecil tu kan. So bila anak-anak kecil menjerit, mak-mak memang tak tahan dah kan. Sebab dah menghadap 24 jam kat rumah tu menjaga dia orang, menjerit daripada pagi sampailah ke malam kan. So mak-mak bila anak-anak menjerit, mak-mak memang tak tahan lah, memang suruh senyap kan. Tapi bapak-bapak selalunya lebih relax, tenang, suka dengan jeritan tu kan. Sebab bapak-bapak pergi kerja kan, tak dengar sangat. Bila dah balik petang tu barulah dengar suara anak riuh rendah kan, menjerit kan. Dia kata apa? Macam music to the ears kan. Pada dia seronok lah kan. So Allah berikan kanak-kanak yang ramai supaya suasana itu meriah. Meriah. Tapi dia tak ada yang bingit, yang bergaduh, yang menjerit dan sebagainya, tak ada. So dia hanya suara gelak tawa yang akan kita dengar, dan perkara itu akan tidak mengganggu kita. Dia hanya akan menambah keseronokan gitu. Tapi macam mana pula Ustaz kalau orang tu dia adalah introvert? Dia suka duduk seorang-seorang. Macam mana? Dalam Quran Allah sebutkan tentang penghuni syurga semuanya akan nanti duduk beramai-ramai, akan duduk pergi jumpa kawan-kawan dia, lepak dengan kawan-kawan dia, akan pergi pasar, berjalan-jalan dan sebagainya. So tak ada introvert ataupun extrovert nanti di sana. Baik. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat di sana, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar. Pertama di sini Allah gunakan perkataannya idza. Idza. Terjemahannya ialah apabila. Sebenarnya sebutkan sebelum ini, idza ini selain daripada terjemahannya apabila, ia menunjukkan sesuatu yang pasti berlaku. Sesuatu yang pasti berlaku. Tadi pun ada idza kan, idza ra'aitahum. Kan? Bila jumpa idza menggambarkan sesuatu yang pasti berlaku. Ada satu lagi dalam Al-Quran, perkataannya adalah id. Id ini diterjemahkan dengan jika. Jika. So idza dia menggambarkan kepada satu situasi yang pasti akan berlaku. Kan? Macam kita kata, saya pernah sebutkan sebelum ini, kalau kita kata kalau saya balik hujung minggu ni, kalau kata apabila saya balik hujung minggu ni, mak tolong masak ya. Kan? Satu lagi, jika saya balik hujung minggu ni, mak tolong masak ya. Apa beza dia? Yang itu 50-50 Ustaz. Yang izat firm. So bila kedua jika, dia macam ada possibility, mungkin je jika saya balik mak tolong masak. So jika tu menggambarkan mungkin balik, mungkin tak balik. Tapi kalau kata apabila saya balik kan, English sebut when kan, apabila saya balik mak tolong masak ya, sudah menggambarkan dia pasti balik. Dia pasti dah balik. So itu yang ada pada perkataan idza kan. Dan Allah sebutkan pada surah An-Nasr kan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan juga pembukaan, iaitu ketika itu pembukaan kota Mekah. Idza jaa nasrullah menggambarkan, Allah gunakan idza menggambarkan pertolongan Allah pasti akan datang ke ataupun 50-50, mungkin datang mungkin tak datang. Katakan pasti akan datang. Itu pasti akan datang. Cuma kita kena sabar menunggu waktu tibanya bantuan dan pertolongan tersebut. Wa idza ra'aita, bila engkau melihat, baik, ra'aita engkau melihat, sama diterjemahkan apa? Di sana. Sama di sana. Baik. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita kata ra'aita, wa idza ra'aita, dia adalah satu ayat yang tidak lengkap. Kenapa tak lengkap? Kerana terjemahannya ra'aita, engkau melihat. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dia ada perbuatan, dia ada pelaku, dia mesti ada apa? Satu lagi yang ketiga, objek
yang digunakan perbuatan itu. Kita ada fi'il, fa'il dan juga maf'ulun bih. 3 ni wajib ada. Tak boleh ada salah satu, tak boleh. Tak boleh salah satu kurang. Dia tiga-tiga kena ada. Dan kalau kita terjemahkan apa? Ra'aita, terjemahnya apa? Engkau melihat. Engkau melihat apa? Tak diberitahu. Kau tengok apa? Wa idza ra'aita, dan bila engkau melihat, engkau akan melihat na'iman, engkau akan melihat nikmat. Tengok apa? Allah tak bagi tahu apa yang dilihat oleh penghuni syurga. Dan ini adalah salah satu bentuk tulisan, cara penulisan dalam Quran. Dia menyebutkan satu ayat yang tidak lengkap. Satu ayat yang tidak lengkap. Kalau dalam Quran banyak kan. Itu kalau siapa yang belajar bahagian nahu kan. So ni antara perkara yang akan memberi kesan pada tadabbur dia. Melihat kepada susunan ayat itu. Lengkap ke tak lengkap? Kan apa yang disebutkan. Macam kalau kata asasnya ialah, kalau kata kita ada isim dan juga fi'il kan. Isim dan juga fi'il. Kalau ayat yang berbentuk fi'il, dia kena ada 3. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kena ada perbuatan, pelaku dan juga apa yang dikenakan perbuatan tersebut. 3 perkara, lengkap. Kalau kata ayat itu berbentuk isim, kata nama, maka dia kena ada 2. Kena ada mubtada' dan juga khabar. Atau kita sebutkan dia kena ada subjek dan juga predikat. Kalau ada subjek saja tak lengkap. Ada predikat saja tak lengkap. So, itu bentuk nanti dalam Quran kita akan jumpa. Allah hanya sebut subjek, predikat tak ada. Allah hanya sebut predikat, subjek tak ada. Ada bentuk ayat yang tak lengkap. Antaranya apa? Ayat tak lengkap yang paling famous sekali dalam Quran. Apa dia? Saya yakin semua tahu ayat itu. Tak ada siapa yang tak tahu. Saya yakin 100%. Semua orang tahu. Apakah dia? 5, 4, 3, 2, 1. Kena mulalah minum air. Apa? Alia. Halia. Ni tak boleh minum lah. Kalau memang tak tahu betul ni, kena kunyah dah halia tu. Kunyah. Baik. Apakah ayat yang tidak lengkap yang ada dalam Quran? Yang kita sangat familiar, ayatnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak cakap. Abang aku nak cakap tadi lah. Dia kena cakap. Allah Bismillah. Sebab dia mula dengan. Dia tak lengkap. Kalau tiba saya kata, dengan tangan. Boleh faham tak maksud dengan tangan? Ataupun saya kata, dengan Ali. Dia buat apa dengan Ali? Boleh faham tak? Tak faham. Tiba-tiba je saya, kan, saya mula kan, saya pun kata, dengan Ali. Orang macam apa benda dengan Ali? Apa benda dengan Ali? Makan dengan Ali ke? Kena tinggal dengan Ali ke? Rindu dengan Ali ke? Apa dia dengan Ali? Tak tahu. Seolah kata dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah? So bahasa Arab dia ayat tak lengkap. Tak lengkap. Dengan nama Allah. Apa benda dengan nama Allah? Tak ada. So kalau kita belajar dari sudut bahasa, itu nanti kita akan jumpa dalam Al-Quran bentuk-bentuk yang begitu yang Al-Quran gunakan. Dan di sini Allah kata ra'aita, engkau melihat. Fi'il ada, melihat. Pelaku dia ada, engkau. Tapi apa yang dilihat tak diberitahu. Maka apa yang dilihat, so apa yang penghuni syurga lihat? Apa yang mereka lihat ni? Nikmat melimpah-limpah. Nikmat tadi lah Ustaz. Senang je ambil kat belakang. Okay, baik. Sama. Baik Allah kata je, wa idza ra'aita na'iman wa mulkan kabira, ataupun ra'aita na'iman wa mulkan kabira, terus. Kenapa ada wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira? Baik Allah kan, dan engkau akan melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar. Itu je lah. Tak payahlah di depan tu. Betul tak? Lagi senang. Tak payah. Ayat tu dah lebih mudah untuk difahami kan. Tapi adanya, dan apabila engkau melihat apa? Allah tak begitu. So, apa yang dilihat oleh... Benda lain yang nak dilihat tapi kita tak diberitahu. Sebab tempat mangsa tu dia tu umum Ustaz. Baik, benda-benda yang nak dilihat tapi tak diberitahu. Benda yang nak dilihat itu adalah umum. Baik, okey. So, apa yang nak dilihat Allah biarkan umum. Apalah sahaja yang penghuni syurga tu nak lihat. Kerana
penghuni syurga, ketika mana mereka masuk syurga, itu kali keberapa mereka masuk syurga? Kali pertama. Itulah kali pertama dia masuk syurga lah. Kan? So kita pergi Di mana? rumah orang melilau. Ustaz Pergi- cakap macam tu kan? Saya teringat Switzerland sebab teringat Haji Nuria pergi berjalan Switzerland tu lah kan. Tapi mungkin ada orang bukan kali pertama. Kan? Kita ada pengalaman pergi dulu. Kita ambil lah. Kita pergi hotel. Itulah kali pertama kita pergi hotel tu. Hotel 5 bintang. Itulah kali pertama kita pergi. Dan kita, bila kali pertama kita pergi kepada hotel, apa yang kita akan buat? Wah, ambil video dulu Ustaz. Ambil video tu. Nak tengok yang pelik-pelik yang tak biasa tengok. Semua tengok dinding, tengok tingkap. Kita masuk je bilik, apa kita buat? Masuk bilik hotel. Kita akan mengkagumi. Soalnya masuk bilik hotel orang buat apa? Masuk je bilik hotel orang macam, tengok. Kita akan pergi tak tengok toilet dia? Pergi mesti. Tengok toilet. First time lah tengok toilet, tengok ni, tengok katil, tengok TV, tengok dia punya rak, buka peti ais. Peti ais setiap hotel itulah pun satu pintu. Peti ais kita lagi tinggi. Tapi tetap kita akan tengok peti ais dia, buka peti ais dia, buka almari dia. Kita akan buka langsir, tengok view kat mana. Betul tak? Betul. Ya. So begitu yang akan dilakukan oleh penghuni syurga. Mereka akan apa? Explore. Masuk je syurga dia akan explore, tengok sana, tengok sini, tengok semua tempat dia akan tengok. Kan last kali baru test katil sedap tak? Bantal sedap tak? Kan dia buka lampu tengok lighting cantik tak? So itu yang akan kita lakukan bila kita masuk dalam pergi hotel. So begitu juga penghuni syurga, perkara yang sama yang nanti mudah-mudahan kita lah yang akan lakukan nanti di syurga. Kita akan lihat apa? Kita akan lihat di sekeliling syurga tu. Kita akan tengok, masuk je syurga kita. Amin, Allahumma amin. So kita akan tengok keliling apa ada. Tengok toilet dia, tengok bilik kita kat mana, ruang tamu macam mana, dapur macam mana. Kan apa yang ada kat dalam syurga ni, semua kita akan explore untuk nak tengok. Sebab tu Allah kata, wa iza ra'aita, dan apabila engkau melihat. Lihat apa? Allah tak bagi tahu. Kemudian Allah kata, ra'aita na'iman. Engkau akan melihat apa? Nikmat yang melimpah-limpah. So umumnya menggambarkan ra'aita na'iman, melihat nikmat tu maksudnya apa? Engkau akan melihat, kita pernah tak pergi hotel kan? Kita duduk tengok kan? Sekali tengok dekat dalam toilet tu dinding dia ada kesan kotor-kotor. Dekat shower tu ada gelas tu kan. Gelas tu ada bekas-bekas air. Kita tengok kat bilik kan, ada kotor sikit dekat sarung bantal ataupun tilam tu. Betul tak? Pernah tak kita pergi hotel macam tu? Ada Ustaz kat tepi Masuk sini. ada yang berbau. Kadang bayar hotel mahal, betul tak? Hotel 4 bintang, 5 bintang. Tapi tetap ada tak sesuatu yang kadang bayar hotel mahal lah. Dalam semua cantik. Sekali selak langsir, nampak bangunan sebelah. Tak ada. View-nya bangunan sebelah ataupun bilik orang sebelah. Seronok tak? Seronok. Hotel Ustaz, syurga cantik. tak ada. Syurga tak ada dapur sebab tak masak. Tak ada. Wallahualam. Kita pergi hotel. Kan? Lobby cantik, mewah. Hotel 5 bintang mestilah mewah. Kan? Kita pun turunlah dekat lobby. Lepas tu nak pergi parking. Parking cantik tak parking hotel? Parking hotel cantik tak? Tak cantik. Belakang hotel cantik tak? Tak cantik. Nak pergi parking, kadang kena lalu belakang bangunan. Belakang bangunan tu lah motor bersepah-sepah pekerja, di situ lah rumah sampah dia, itu jalan kotor, nampak dinding kotor. Belakang hotel. Kadang setengah hotel parking dia tu sempit, nak busur-busur tu sempit. Kadang cari parking tak jumpa, kadang parkingnya tu lama, buruk pada punya parking tu. So kita pergi hotel yang mewah, tapi ada tak perkara yang kita rasa tak best? Ada. Penghuni syurga tak ada. Bila dia tengok mana-mana sudut pun, dia korek lah, dia angkatlah tilam tu, kapet tu dia angkat, dia akan ra'aita na'iman. Dia akan nampak semua tu benda yang menyeronokkan dia. Kita kalau kita pergi hotel, ya, kita buka toilet, okey, biasalah tengok ada sinki, ada jamban, ada shower, okey. Tiba-tiba tengok ada bathtub. Seronok tak?
Wah. Ada jacuzzi pula. Wah. Seronok. Kan? Sing dia pula design cantik. Oh, kita kata wah. Semua tu nambakan wah. Seronok. So itulah ra'aita na'iman. Dia memang yang benda yang kita expect masuk hotel biasalah kan. Kita tak expect, tapi bila kita nampak satu yang lain kita macam wah. Kan? Hotel ada katil, biasalah. Tapi tengok katil tu, oi, ekstra besar. Tilam dia, ui, sedap betul. Dia punya bantal sedap betul. Kita bagi tu macam wah, sedap. So itu menambahkan apa? Na'iman. Kita selak langsung, kita akan itu nanti akan sebutkan wa mulkan kabira. View dia pula kan, tidak diganggu, unobstructed view, tak diganggu oleh apa-apa pun, bangunan-bangunan ke apa-apa pun tak ada. So kenapa Allah kata ra'aita na'iman? Dia kembali pada poin kita. Surah Al-Insan, Allah nak jaga apa? Perasaan. Kita pergi bercuti mahal macam mana pun, mesti akan ada yang slack. Kan? Mesti ada punya yang akan tak seronok, yang terganggu kita. Tak kisahlah kan, kaunter tu muka ketat ke, parking tak ada ke, ada kotor ke, sejuk sangat. Kadang masuk dalam bilik kan, dah adjust aircon sejuk sangat. Kang dah naikkan sikit suhu dia, panas sangat pula. Kan ada je kadang-kadang yang tak kena, walaupun dia adalah hotel yang mahal. So dia apa? Dan antaranya pernah sekali lalu kat saya video apa? Datuk Seri Vida. Datuk Seri Vida. Dia pergi bercuti kan. Juga Datuk Seri Vida. Lalu kat saya sekali tu kan, Datuk Seri Vida kan. Saya tunjuk ni, Datuk Seri Vida pergi bercuti. So kita tahulah kalau pergi bercuti, orang kaya mesti pergi tempat yang best lah. Tapi dalam video tu, dia pergi sebuah resort yang memang mahal. Dia duk mencari bilik dekat resort tu. Dia pergi ambil semua bilik yang best-best lah. Yang best punya, dia punya kan, so mahal lah. Tapi tetap apa, dia tengok yang ni tak kena lah. Yang ini tak ada ni, yang ini macam ni, yang ini tak kena. Duit ada tak? Duit ada. Resort tu mahal tak? Mahal. Mewah tak? Dalam tu semua mewah. Kita kalau tengok, tutup mata, dibagi mana satu pun kita memang ambil je. Tapi dia memilih mana satu resort yang dia nak duduk, villa yang dia nak duduk, tak jumpa-jumpa. Dia pergi yang ni, dia rasa bilik tu kecil. Dia pergi yang ni, view dia tak cantik. Dia pergi yang ni, ada je yang tak kena. Itu yang tak ada di dunia. Syurga, ra'aita na'iman. Kita akan tengok semuanya adalah perkara yang nikmat, dan itu perkara yang mahal. Duit boleh ada banyak, tapi nak dapat yang kena dengan yang dalam ni, apa yang hati nak, itu tak semua akan dapat. Biarlah duit banyak macam mana pun, dan itu tidak akan dihadapi oleh penghuni syurga. Dia hanya akan melihat na'iman. So na'iman ini, apakah tanda yang ada pada perkataan na'iman? Tanwin. Diakhiri dengan tanwin. Maka kategorinya apa? Nakirah. Isim. Isim apa? Nakirah. Apa pelajaran, apa poin yang kita ambil daripada isim nakirah? Pasal yang apa yang hukum apa? Tak? Apa dia? Kira umum kan. InsyaAllah. Isim nakirah pertama menunjukkan sesuatu yang umum. Soal na'iman, satu yang umum. Tengoklah apa sahaja perkara itu dia akan rasa seronok. Yang kedua, isim nakirah juga menggambarkan perkara yang tidak sama. Dia tengok benda yang sama, tapi dia akan membawa kepada rasa seronok dan gembira yang berbeza. Walaupun dia tengok benda yang sama, dia akan bagi perasaan yang berbeza. Macam mana tu? Itu wallahu alam, nanti di syurga nanti dia akan merasainya. Dia tengok benda yang sama, tapi dia akan rasa nikmat yang lain. Dia akan rasa seronok gembira yang lain. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman, yang akan dilihat oleh penghuni syurga hanyalah perkara yang seronok sahaja, yang gembira sahaja. Again, kenapa? Kerana Allah nak menjaga perasaan penghuni syurga. Ada apa lagi yang nampak? Wa mulkan kabira. Ustaz nak tanya sikit boleh Ustaz? Ya, saya silakan. Tapi tak boleh tanya banyak sebab saya tak pernah masuk syurga lagi. So saya tak tahu. Bukan nak tanya dalam syurga Ustaz. Cuma kan kita pernah dengar lah, dia kata dalam dunia ni kita semua nikmat dan kegembiraan atas kasih sayang kata dunia hanya 1 daripada 100. Jadi mana 99 lagi nikmat tu Allah sembunyikan. Ini ke maksud dia Ustaz? Di antara baik, wallahualam. Tentang nikmat wallahualam, tapi dalam hadis menyebutkan tentang rahmat.
Yang Allah berikan adalah satu rahmat daripada 100 rahmat yang ada pada Oh, pada rahmat Allah bukan SWT. nikmat dia, rahmat Ustaz dia. Rahmat, betul, rahmat. Tapi rahmat itu juga terjelma dengan apa? Dengan layanan seseorang kepada seseorang. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Seorang ibu boleh nak layan anak dia, bangun pagi masak, sediakan pakaian, beli macam-macam. Ayah keluar bekerja pagi sampai petang, susah-susah nak cari duit sebab nak bagi anak. Atas sebab apa tu? Sayang kepada anak. Betul tak? Maka atas sifat rahmat akan memberi, menjadikan apa? Layanan yang baik. So rahmat Allah kepada hamba-Nya, penghuni syurga nanti, maka sudah pasti Allah akan berikan yang terbaik dari sudut layanan, dan itulah yang digambarkan dengan nikmat-nikmat nanti yang akan melimpah diberikan. Wa mulkan kabira, penghuni syurga juga akan melihat mulkan, kerajaan kabira yang besar. So ini adalah view dia. So dia bukan saja bilik tu seronok, view dia tu seronok. Sebab again, kalau bilik kita seronok, view tak ada, dia sedikit sebanyak apa? Mengganggu tak? Mengganggu. Kalau tengok Mas Saleh, yang dipentingkan adalah apa? View. Dia orang suka buka apa? Tingkap tu kan, langsir pun tak ada. Wah, duduk tengok view. Kita kalau pergi bercuti pun kita nakkan view. Pergi pantai kita nakkan view. Kalau boleh daripada bilik kita tu boleh nampak sunrise, sunset kan. Kita nak itu view. View tu yang mahal. Bilik kadang orang boleh bayar, tapi view tak boleh dibayar. View tak boleh dibayar. Wa mulkan kabira adalah daripada syurga itu kita akan nampak kerajaan yang besar. Apakah maksud kerajaan yang besar? Yang pertama ialah kita akan nampak kawasan kita sendiri. Kawasan kita punya jannah, kita punya kebun-kebun tu kita akan nampak seluas mata memandang. Tak ada apa-apa bangunan yang akan mengganggu, tak ada apa-apa construction pun yang kita akan dapat tengok. Tak, dia ada hanya pemandangan yang cantik, dan kita melihat mulkan kabira itu, kerajaan yang besar itu adalah kerajaan ataupun tempat milik penghuni syurga tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mulkan kabiran ini juga tafsir menyebutkan kita akan melihat kawasan orang lain. Kawasan orang lain. Kan? Maksudnya apa? Kita mungkin akan melihat, oh dekat sana, oh itu istana Abu Bakar As-Siddiq tu. Oh dekat sana Umar punya syurga tu. Kita akan melihat kawasan orang lain juga. Memulakan kabir. Dan seronok tak kalau kita dapat berjiran dengan orang-orang yang sebegitu. Dan tentulah seronok kan. Seronok kita kalau dapat berjiran dengan orang-orang yang ternama, seronok lah kan. Tu yang mengaku, "Oi, dia ni jiran aku ni." Kan. Kalau sebut je mana-mana nama orang yang famous, "Oh, itu aku punya jiran tu." Dapat jadi jiran pun seronok lah. Kan. So mulkan kabira adalah kita akan dapat melihat tu kerajaan orang-orang yang soleh, yang hebat-hebat daripada tempat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, maksud mulkan kabira sudah tentu dia adalah apa? Kerajaan yang paling besar, iaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah Azza wa Jalla. Itu dia kingdom yang paling besar lah yang kita akan dapat lihat. Mulkan kabira yang mana satu itu wallahu alam, tapi itu antara tafsiran yang diberikan oleh para ulama. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kemudian bentuk nikmat yang Allah berikan kepada penghuni syurga, mereka akan terus diberikan kegembiraan demi kegembiraan. Untuk terus Allah memberikan perasaan mereka itu yang dulu ketika di dunia mereka kan banyak bersedih, menahan diri daripada buat, cakap, melakukan satu perkara dengan terpaksa solat, terpaksa mengaji, kan, terpaksa masuk kelas, terpaksa berinfak. So dia terpaksa melakukan benda-benda itu, nak mengekang hawa nafsunya hingga dia paksa diri dia untuk melakukan kebaikan. So Allah hargai semua itu, maka Allah daripada awal kita membaca Al-Insan ini, Allah terus menjaga perasaan penghuni syurga. Ini mudah-mudahan kita adalah salah seorang
daripadanya nanti, insya-Allah. Allahumma amin. 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 Baik, itu saya kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat yang diambil. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta